So kita terus sambung kepada chapter 8, which is hari ini kita akan tengok continuous random variable. So macam saya cakap, tengok soalan random variable, contoh macam soalan ni. Okay, always tengok dulu, identify dulu sama ada dia bagi kita DRV ataupun CRV. Okay, so D stands for discrete. So ingat mesti kena equal. Okay. C dekat sini stands for continuous. So kalau ingat dekat chapter 6 kita ada belajar continuous ini ialah dalam bentuk interval. Okay, so dia kena dalam bentuk interval lah. So sama juga CRV kita ada PDF, kita ada CDF. Okay, C ni stands for cumulative lah. Tapi D dekat sini ialah density. Kenapa density? Nanti kita tengok. Kalau di sini ialah distribution. Okay, dia distribute the data. Kenapa dekat sini density? Nanti kita tengok. Okay, so basically untuk CRV dekat sini, kalau di sini cerita PDF ke CDF kena tambah, CDF ke PDF kena tolak. Kalau di CRV, PDF tukar kepada CDF, kita kena integrate. Okay, kena integrate. So CDF ke PDF kita kena differentiate. So semua ilmu integration kamu daripada chapter 2 akan digunakan di sinilah. Okay, so kalau di DRV, dia suruh show DRV ataupun disuruh show constant ataupun find constant, which is kita akan come back to the definition, total probability kita sama dengan 1. Same goes dekat CRV. Okay, kalau soalan suruh show the function is continuous random variable, and also bila soalan suruh find constant, kita akan show juga total probability kita sama dengan 1, tapi kita akan guna integration. Okay, so definition untuk CRV is basically integrate fx from negative infinity to infinity. So ini definition dia. Okay, so itu definition dia. So itu perkenalan lah untuk CRV kita, apa yang kita akan belajar. Okay, so nanti kita akan tengok pula dekat CDF macam mana nak cari probability dia. So the whole thing untuk CRV ialah di sini. Okay, kalau kamu tengok kita akan cari median, kita cari mean, variance, mode dan juga probability. Same goes untuk CDF, median, mean, mode dan juga probability. Okay, so let's go to CDF first. CDF, PDF. Okay, so tadi saya cakap PDF untuk CRV. Ini sekarang kita berada dekat CRV. CRV. Okay, probability density function. Kenapa dia disebut density? Okay, so density dekat sini represent area. So kalau kamu ingat area daripada chapter 2, density daripada chapter 2 ialah area lah. Okay, sebab tu kita kena melibatkan integration bila kita buat CRV. So bila tengok soalan nampak CRV sahaja, mesti akan ada integration. Okay, ataupun differentiation lah. Okay, so a continuous random variable, CRV, specified by its probability density function which is written as fx, f kecil. Okay, so PDF samalah macam DRV, f kecil. Okay, this function is defined over the range negative infinity to infinity. Okay, so the definition is here. Okay, integrate daripada negative infinity to infinity. Okay, nak integrate apa? Integrate function fx lah. Okay, biasanya dia akan bagi dalam bentuk piecewise function. Okay, so kalau kita integrate daripada negative infinity to infinity fx kita dapat 1 dan x itu ialah CRV lah. Okay, so contoh. Soalan suruh show CRV. Okay, which is we know that the definition is integrate from negative infinity to infinity. Function kita mesti kena sama dengan 1. Okay, so apa jadi kat sini ialah contoh saya ada number line saya. Contoh ini number line kita from A to B. Okay, from A to B. Tadi kita cakap pasal area. Okay, so area. So kalau saya lukis dekat graph, let's say ini function kita. So ini ialah A, ini ialah B. So kalau kita integrate graph ini, graph fx, say ini ialah graph fx, y equals to fx. Kalau kita integrate graph fx from A to B, kita akan dapat
Okay, kalau kita integrate graph fx from A to B, kita akan dapat area yang di sini. Okay, kita akan dapat area yang di sini. Itu kita belajar daripada chapter tu lah. Okay, so contoh. Ada satu nilai C di sini. Okay, so apa yang kita akan buat? Basically, untuk showkan CRV, kita akan integrate start daripada negative infinity sampai ke A. Negative infinity sampai ke A. Okay, yang ini function fx between A dengan B ialah function fx. So selain daripada tu ialah kosong lah. Sini kosong, sini pun kosong. Okay, so negative infinity to A, function dia kosong. So tambahkan. Okay, total dia, tambahkan. From A to C. Okay, kedudukan dia daripada sini ke sini pula. From A to C. Okay, so from A to C ialah function fx. Okay, let's put it as f1x. And then tambah lagi C ke B. Let's say kat sini ada function f2x. And then tambah lagi B ke infinity. Okay, B to infinity. Which is function dia ialah 0 dx. So bila kita buat semua ni, kita integrate, kita selesaikan, total kita mesti 1. Okay, so that is how you show CRV. Okay, so itu definition dia lah. Okay, kalau baca note dekat situ, unlike discrete distribution, okay, unlike DRV, so for CRV, we do not need to worry about inequality. So that means, apa maksudnya dekat sini ialah, let's say if the questions give us X is between A and B. Okay, find the probability between A and B. This one is simply mean integrate fx, contoh function kita fx, from A to B. Okay, tak kisah dia equal ataupun tak equal. Maksudnya probability of A between X between A dengan B, both are included, is just the same as not equal, is just the same as salah satu equal ataupun dekat B equal. Okay, so itu benda yang kita kena ingat. Untuk CRV, kita ignore equal dia. Okay, so tapi DRV tak boleh. DRV equal tu sangat-sangat penting. Okay, equal tu membawa maksud yang berbeza. Okay, contoh kalau saya ada P2X5. Okay, nombor di dalam dia untuk DRV ialah 2, 3, 4. Okay, tapi untuk CRV tidak. Okay, untuk CRV kita basically memang akan ambil 2 ke 5. Kita akan integrate from 2 to 5 terus. Okay, so itu beberapa perkara yang kita kena tahu sebelum kita buat soalan ni. So let's see. So given to a CRV, PDF, always tulis apa yang dia bagi. CRV, PDF. Okay, so CRV, PDF, dalam kepala kamu mesti ingat, mesti akan ada integration. Okay, so kalau DRV, kalau kamu ingat DRV, dia bagi PDF, mesti kena, let's say, mesti kena equal. Okay, PX equals to X, mesti kena equal. Okay, kalau dia suruh tukar kepada CDF, mesti kena tambah. Konsep dekat sini, kalau dia bagi CRV continuous, dia bagi PDF dekat sini, mesti akan ada integration dalam jalan kerja kamu. Okay, so given function fx dekat sini kita from 1 to 3. Okay, so first question is to sketch the graph of f and verify that it satisfies the condition of the probability density function. Okay, untuk CRV, graph untuk CRV pula, okay, kalau untuk DRV jelas kita punya PDF punya graph dalam bentuk histogram tegak. Okay, CDF punya melintang. Okay, tapi untuk continuous random variable, graph dia macam mana? Macam mana kita lukis graph piecewise. Okay, so graph untuk CRV is exactly the same macam mana kita lukis graph piecewise. So macam mana kita lukis graph piecewise? First thing, kita perlukan interval. Okay, kat sini memang satu saja interval kita, 1 dan 3. Okay, just 1 and 3. So apa yang kita buat?
Okay, balik semula kepada chapter 5 last semester. Kita akan substitutekan nilai 1 dan juga 3. Okay, ini untuk lukis graf, sketch graph. Substitute x into fx. Okay, so dekat sini kita ada nilai 1 dan 3. So kita akan substitutekan nilai 1. So 1 over 4, 4 minus 1. Kita ada 3 over 4. Ini kita substitutekan 3. 1 per 4, 4 tolak 3. So sini kita ada 1 per 4. Okay, tak kisah dia equal ke tak equal ke, kita ambil nilai tu. Okay, so sekarang kita ada 3 per 4, 1 per 4. So nak lukis graf dia. So basically kita ada x, kita ada f kecil, x. Okay, so from 1 to 3 terus, kita tak payah risau yang tengah-tengah tu, 2 tak payah tulis pun tak apa. Okay, so teruskan. When x equals to 1, when x equals to 1, y equals to 3 over 4. Okay, so nilai probability yang kita ada ialah 1 per 4, 3 per 4. So terus list down kat sini, yang kecil di bawah, yang besar di atas. Okay, when x equals to 1, y equals to 3 over 4, ataupun fx equals to 3 over 4, so kita buat equal dekat sini. Okay, tanda equal ni kita akan follow dekat sini. Kalau kat sini tak equal, dia akan jadi open lah. Kalau dekat sini equal, dia akan jadi close. Okay, so same goes untuk x equals to 3, y equals to 1 over 4, which is tanda dia equal di sini. Okay, ini tanda equal. Ini pun tanda equal. Okay, so 1 over 4 dekat sini. So it's just a linear graph, so sambung je lah. Sambungkan saja. Okay, so that's it. Itu cerita graph kita. Okay, to sketch graph. Okay, and then the question asks us to find ataupun to verify that is satisfy the condition of PDF. Okay, so ini cerita dia suruh show PDF. So ingat tadi baru je kita belajar kalau soalan suruh show PDF, kita akan show total probability equals to 1. Show integration fx equals to 1. Okay, so ini sini. So ini graph kita settle dah. Okay, so show probability kita. So apa yang kita tahu ialah, ingat kalau show kita tak boleh bagi tahu yang dia sama dengan 1, kita tahulah, kita tahu yang from A to B fx dx is equals to 1. Okay, bila soalan show kita kena buat-buat macam kita tak tahu jawapan dia ialah 1. Okay, so we have integration. Apa A, apa B kita? A kita is 1, B kita is 3. Okay, so fx kita ialah 1 over 4 minus x lah. 4 minus x dx. Okay, so sama dengan, so macam mana nak buat ini? So macam saya cakap tadi, first kali bila ada soalan macam ni, kita akan buat interval. So from 1 to 3. Okay, function dekat tengah-tengah ialah 1 over 4, 4 minus x. Sekejap sini kita tulis fx lah. Sekejap. Okay. Alright. So kita nak show DRV mesti definition ini. Okay, kita tulis dulu ini. So integration from negative infinity to infinity fx dx, which is kita tahu jawapan dia mesti equals to 1. Okay, tapi kita jangan tulis equals to 1 lagi. Kita nak cari betul ke dia equals to 1. Okay, so apa maksud ini ialah daripada negative infinity. So let's say sini ialah negative infinity, sini ialah infinity. Okay, ini ialah function kosong, ini function kosong. Okay, sebab tak ada apa-apa function di kat situ. So mesti mula daripada negative infinity. Negative infinity pergi ke 1, function dia kosong. Okay, pergi ke 1, function dia kosong. Tambah dengan
1/3 function dia ini. 1/3 1/4 4 minus x dx. Plus 3/∞ function dia kosong. Okay. So kita tahu mesti akan equals to 1 tapi jangan tulis lagi equals to 1. Kita nak cari jawapan dia betul ke equals to 1. Okay. Sama dengan, so obviously sini akan equals to 0, sini akan equals to 0, so we end up with yang tengah-tengah ni lah. So 1/4 boleh keluar, so basically kat sini apa yang kamu belajar daripada integration should be helpful here. Okay, so basic integration kamu kena bagus. So here we can use power rule. Okay, power rule salin balik, power tambah 1 divided by power, divide juga dengan differentiate dalam. Okay, so from 1 to 3. Okay, so kita simplifikan, kita ada 1 over, yang ni saya keluarkan, so jadi negative 1/8. So dalam kita ada 4 minus 3 square minus 4 minus 1 square. Which is dapat 1 tak? Sini ialah 1, sini ialah 3, 1 tolak 3, negative 1/8. So kita ada 1 tolak 3 square is 9. So negative 8 dekat situ which is kita end up dengan 1. Okay. So basically mesti kena conclusion. Since integrate daripada negative infinity fx dx is equals to 1, x satisfies condition of a PDF. Okay. Jawab baliklah soalan apa yang dia nak. Boleh faham ke? Boleh. Okay, so itu cerita si RV. So dia akan jadi lebih panjang daripada ini. Okay, sebab DRV senang je, tambah, tolak, tambah semua dapat 1. Okay, tapi CRV kita kena integratekan. Sama juga tambah semua tapi tambah apa? Tambah integration dia. Okay. So for question B dia suruh cari probability. So ingat tadi kita dah buat dah. Kalau soalan CRV PDF mesti akan ada integration. So integrate apa? Integrate lah apa yang kita ada dekat sini. Okay, so x less than 2. So px less than 2 is just simply mean integration daripada less than 2. Okay, so less than 2 tu start daripada mana? So 2 di sini contoh. 2 di sini. So less than 2 ialah daripada 1 ke 2. Okay, so terus daripada 1 ke 2. Okay, so function yang sama 1/4 tolak x dx. So integrate lagi benda yang sama. So 1/4. Kalau tak nak guna power rule pun boleh juga kita guna biasa, integrate biasa. 4x minus x square over 2 pun boleh juga. Okay, mana-mana yang senang lah. Obviously yang ini lebih senang. Tapi jangan buat careless mistake. Okay, jangan ini sahaja. Ingat kena differentiate dalam. Sentiasa ingat power rule kamu 4 step. Salin balik, power tambah 1, bahagi dengan power, differentiate dalam. Same goes dengan differentiation. So here is 1 to 2. So we have negative 1/8 juga. So we have 1 square minus 4 minus 1 square. Okay, so we have 5/8 here. Okay, so macam mana nak cari probability tadi? Kita daripada 1 ke 3. Okay, soalan minta 2. Soalan minta 2. So daripada mana nak datang 2 tu? 1 ke 2. Okay, so ini ialah basic question yang mesti akan ditanya. Okay, so biasakan diri kamu. Ini soalan yang biasa akan kita buat nanti. Okay, so next question. Example 16. Okay, bagi kita CRV PDF.
CRV, PDF. Dalam kepala mesti ingat, mesti akan ada integration. Okay. Alright, so first question is to find constant. Cari constant. Tadi saya cakap, kalau soalan cari constant, balik semula kepada definition kita. Okay, total integration kita sama dengan 1. Okay, kalau tadi soalan show, kita anggap macam kita tak tahu 1. Sekarang bila cari constant, kita tahulah jawapan dia 1. Okay, so for this question, piecewise function. Okay, so piecewise function macam biasa daripada chapter 5, kita buat interval. Okay, so kita ada 0, 2, 3. Always buat interval sebab nampak lebih jelas. Okay, jelas nampak apa yang kita ada. 0, 2, 3 dekat situ. Antara 0 ke 2 ialah kx plus 1. Antara 2 dengan 3 ialah 2k. So dekat sini dia tulis otherwise is 0. Apa otherwise tu selain daripada itulah sini 0, sini pun 0. Okay. So basically kita akan integratekan semua ni. Daripada negative infinity ke infinity. Okay. So by definition, integration from negative infinity, ini mesti kena guna definition. Tak kisahlah sampai ke cari expectation dan variance di CRV, ini kita punya kerja kita. Kalau soalan sudah cari constant. Okay. So from negative infinity to infinity, integrate fx dx is equals to 1. Sekarang kita akan list down kan. Okay, starting from negative infinity ke 0. Mesti kena, walaupun kita tahu jawapan dia 0, mesti kena tunjuk. Okay, mesti kena tunjuk. Okay, so function dia ialah 0. Plus from 0 to 2, function dia ialah ini. Plus from 2 to 3, function dia ialah 2k. Plus last sekali 3 to infinity. Function dia ialah 0. Walaupun kita tahu jawapan dekat sini 0, wajib kena. Sebab definition dia ialah daripada negative infinity sampai infinity. Okay. So this one will be 0, this one will be 0. Hilangkan je. So sini k kita constant, keluarkan k. So, kita boleh integrate by using power rule. Square over 2. Differentiate dalam dapat 1. Baik kan? Tulislah. Nanti kamu. Okay, so from 0 to 2 plus 2k. 2k are constant. Okay, 2k. Kedua-duanya ialah constant. So nak keluarkan boleh ataupun integrate terus, which is kita dapat 2kx. So from 2 to 3. Jangan lupa equals to 1. Okay, so sekarang tinggal substitutekan sajalah. So k. Kat sini kita ada 2 plus 1 square over 2. 9 over 2. Okay. Jangan buat careless. Jangan nampak 0 terus tolak dengan 0. Okay, jangan buat careless mistake. So, kena kira. So, ini 9 over 2 minus 0 plus 1 is 1. 1 square is 1, 1 over 2 lah dekat sini. Tambah dengan 2 times 3 kita ada 6k minus 4k. Sama dengan 1. Okay, so basically sekarang tambahlah apa yang patut ditambahkan. So we have 9 over 2 minus 1 over 2. Kita ada 4 dekat situ. So, sini kita ada 4k plus 6k minus 4k sama dengan 1. So we have 6k equals to 1. K is equals to 1 over 6. Okay. So selesai cari constant. Macam mana nak cari constant? Integratekan daripada negative infinity ke infinity. Satu-satu sama dengan 1. Definition dia. Okay, so sketch probability density function. Sama juga macam mana kita belajar dekat chapter 5, lukis graph piecewise. Basically itu yang kita akan buat dekat sini. Okay, so kita dah tahu nilai k kita. Dah tahu nilai k, kita letaklah nilai k dekat dalam function kita. So
Kita buat baru. Okay. So from 0 to 3. Okay. So ini ialah K X plus 1. So kita dah substitutekan. K is 1/6 X plus 1. Sini ialah 2K which is 1/3. Okay. So ingat, bila nak lukis piecewise function mesti substitutekan dulu value. Okay, substitutekan dulu value. So when X equals to 0, tengok dekat kita punya ni. Okay, tengok dekat kita punya ni. Between 0 and 2. Okay, so F0 is equals to, substitutekan dekat sini lah. 1/6. F2 is equals to 1/2. Okay, so ini equal, ini tak equal. Okay, yang equal close, yang tak equal open. Okay, so untuk 2 dengan 3, sentiasa refer balik dekat kita kat sini. Okay, kat sini 2-2 close ataupun 2-2 equal. So F2 sama dengan, dekat sini function dia ialah 1/3. Okay, tak ada X pun. So substitutekan 2 dekat yang tak ada X, jawapan dia 1/3 lah. So F3 is equals to, sama juga 1/3. Okay, sebab tak ada X pun kat situ. Macam mana nak masukkan? So both ini ialah close. Okay, so now kita lukis graf. So, X, Fx kita. So X kita ada 0, 1, 2, 3. Tulis boleh, tak tulis pun tak ada masalah. So probability yang kita ada ialah 1/3, 1/2, 1/6. So yang paling kecil sekali di bawah, 1/6 yang paling kecil. And kita ada 1/3. Dan kita ada 1/2. Okay. Kalau tak tahu, tukar je dalam point. Okay, so when X equals to 1, tak ada dekat sini. Tak ada X equals to 1. So when X equals to 2, di sini dulu kita buat antara 0 dengan 2 dulu. When X equals to 0 dulu, 0. Fx equals to 1/6. So when X equals to 0, Fx equals to 1/6 close. Yang ni pula when X equals to 2, Fx equals to 1/2 open. Okay, ini ialah graf linear. So basically sambungkan dia saja. So sama je dengan apa yang kita buat dekat chapter 5. Piecewise function. Okay, kalau tak ingat pergi buka balik nota chapter 5 last semester. So sini pula X equals to 2, Y equals to 1/3 close. Sama juga X equals to 3, Y equals to 1/3 close. So ini graf constant. Baringlah. Okay, so ini graf kita. Selesai. Okay. Sama macam mana kita lukis graph piecewise function. Okay, so dia tak ada specific graph lah macam mana bentuknya. It depends on the function given. Okay, find mode. Okay, find mode. Mode dekat sini ialah highest probability. Highest probability. Okay, which is sama juga kita akan menggunakan graph PDF kita. Sama macam DRV. Okay, kalau nak cari mode, kita akan guna graph PDF kita. So kalau tengok dekat sini, highest probability ialah 1/2. So apakah nilai untuk 1/2? Which is X equals to 2. So kamu punya mode akan jadi X equals to 2. Okay ke setakat ni? Okay, Miss. Okay. Alright. Soalan D dan soalan E. Suruh cari probability. Dalam kepala ini ialah soalan CRV PDF. Dalam kepala kamu akan ada integration untuk jawab probability ni. Okay, so untuk soalan D dan E mesti akan ada integration. Okay, so soalan D.
Sama juga sentiasa dekat setiap soalan saya lukis number line. Sebab apa? Sebab senang nampak. Jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk lukis. Lukis je supaya senang nampak. Okay, soalan D, suruh cari probability. So kita tahu mesti kita akan integrate kan. Okay. So kita nak integrate kan daripada 1.5 ke 2.5. Itu yang sebenarnya lah. Okay, definition dia. Sebenarnya kita nak integrate kan daripada 1.5 ke 2.5. Tetapi kalau kamu tengok number line kita, 1.5 di sini, 2.5 di sini. Okay. So kalau kita integratekan terus daripada 1.5 ke 2.5, tak boleh. Okay, sebab 1.5 function dia ini, 1.5 ke 2 function ni lain. Okay, daripada 2 ke 2.5 function dia lain. So apa yang kita kena buat ialah kita kena pecahkan dia. Okay, so kalau function dia sama boleh tak ada masalah kita nak integratekan dari 1.25 ke 2.5. Memang itu pun definition dia. Okay, kalau function sama, boleh. Okay, kalau function tak sama, pisahkan. Okay, pisahkan kita punya interval. So dalam case kita akan integratekan daripada 1.5 ke 2 dulu. Okay, 1.5 ke 2. 1.5 ke 2 which is function daripada 1.5 ini semua function dia ialah 1/6 x plus 1. Okay, 1/6 x plus 1. Tambah. Okay, bukan tolak, tambah. Okay, sebab kita cari total probability. Okay, so antara 2 ke 2.5 pula. Antara 2 ke 2.5. Sambung. So integrate from 2 to 2.5. Okay, which is function antara 2 ke 2.5 ialah 1/3. Jangan buat sama dengan 1 pula. Dah confuse dah kat situ. Kita tengah cari probability. Bukan definition dia. So ini kita akan integratekan lah. So basically untuk chapter 8 dan untuk chapter 8 ni tak adalah integration yang susah biasanya. Okay, biasanya integration yang very basic lah. Okay, tapi basic pun jangan salah lah. So sini constant. So, x plus 1 square over 2. 1.5 to 2 plus integrate 1/3x to 2.5. So subkan lah. Substitute wajib kena tunjuk Substitution mesti kena tunjuk. Jangan malas. Okay, so kira sini supposedly kamu akan dapat 0.396. Okay, ingat jawapan akhir mesti dalam 3 significant figures. Okay, at least 3 significant figures. Unless soalan suruh cari lain lah. Okay, unless soalan cakap find in 2 decimal places ke 5 decimal places, 5 significant figures. Okay, sentiasa baca balik soalan. Okay, last question. E. Bukan last question lagi, ada banyak lagi soalan kita nak buat. Rasa-rasanya apa kita nak buat dekat soalan ini? 1.8 dekat sini. Okay, 1.8 di sini. Dia nak greater than 1.8. Okay, so greater than 1.8 kalau kita ambil 1.8 lebih kurang lah dekat sini lah 1.8. Okay, so greater than 1.8 which is ke kanan lah. Okay, so kamu boleh integratekan 1.8 ke 2 function ini. Boleh integratekan 2 ke 3 function ini. Boleh, tak ada masalah. Sama macam soalan D. Tetapi kita ada cara yang mudah. Okay, nampak greater dekat sini. Kita terbalikkan dia. Okay, nak tukar sign dia. Basically kalau nak tukar sign kena buat apa? Nak tukar jadi less than. Apa yang kita kena buat? Kena buat apa kalau nak tukar sign?
greater than jadi less than dalam soalan probability? Random variable ni. 1 minus 1. 1 minus. Okay, kita nak tukarkan. So saya nak ambil semua probability kita, total probability kita. Satu tolak. Okay, so saya nak ambil total probability kita, satu. Tolak dengan PX, contoh ini 1.8 Saya nak tolak dengan PX less than 1.8. So saya dapatlah apa yang dia nak. Okay, ini dia nak. So 1 minus PX less than equals 1.8. Sepatutnya less than equals lah. Tapi kita tengah buat CRV. Tak ada equal ke, ada equal ke, sama je. Okay, still kita kena integratekan dia. So sekarang nampak lagi mudah lah sebab kita ada 1.8, sini 1.8. Contohlah sini 1.8. So ada satu function sahaja untuk less than 1.8. Okay, so kita dah skip steps kita kat sini. Okay, kalau nak buat yang tadi boleh 1.8 ke 2, 2 ke 3 boleh. Tapi kena integratekan dua function. Tak ada masalah, boleh juga. Cuma ada cara mudah which is kat sini kita akan integratekan daripada 0 ke 1.8. Contoh sini 1.8. Okay, so function dia satu saja. So satu kali sajalah kita integrate. Okay, so sini saya buat lagi sikit. Which is sini sepatutnya akan dapat 0.43. Ya, berapa tu? Tolong kira bersama. Kosong 0.43. Okay, betul lah 0.43. 43 per 100. Tinggal 3. Okay, 0.43. Okay, so that's it. Itu cara cari. Okay, daripada dua soalan ini sahaja sebenarnya dah cover habis dah PDF kita. Okay, belum habis lah. Satu lagi kita mungkin akan tukar ke CDF tapi itu nantilah. Okay, daripada dua example 15 dan 16 sebenarnya boleh faham dah untuk PDF CRV. Okay, soalan suruh sketch graph basically sketch piecewise function kita je. Soalan suruh verify ataupun show PDF kita buat-buat tak tahu yang jawapan dia sama dengan 1, kita akan integratekan sama daripada negative infinity ke infinity semua function kita dalam interval. Cari probability basically integratekan dia. Okay, so cari constant, integratekan semua sama dengan 1, dapatkan constant kita. Lukis graph, mode ialah daripada graph PDF, cari probability. Okay, so the whole thing untuk PDF CRV akan ada integration. Okay, so let's see example 17. Ini soalan yang lebih kurang samalah macam soalan 16, cuma ada sikit dekat bawah ni definition untuk ini dan juga kita akan cari M, okay, ataupun median sebenarnya. Okay, so example 17. Soalan bagi kita CRV PDF. Okay, CRV PDF. So dalam kepala mesti ingat, mesti kena integration. Soalan suruh cari constant, mesti kena integrate total sama dengan 1. Okay. So itu semua kena datang dalam kepala kamu. Kalau soalan suruh cari probability, mesti kena integration. Okay. So here we have a piecewise function which is ada satu sahaja interval daripada negative 2 ke 2. Dua-dua included. Okay. So kalau soalan suruh lukis graph, dua-dua akan jadi close lah. So sini ialah function hx square. Sini akan jadi kosong, sini jadi kosong. Sebab dia bagi tahu otherwise kosong. Okay, so selain daripada ini kosong functionnya. Find the value of h. Find the value of h. So basically definition kita. So definition kita ialah daripada negative infinity to infinity fx dx equals to 1. Nampak je soalan suruh cari constant tu terus tulis definition ni. Okay. So senaraikanlah terus apa yang kita ada. So kita ada daripada integrate, mesti start daripada negative infinity .
mesti daripada negative infinity ke infinity. Negative infinity ke negative 2. 0 dx. Walaupun jawapan 0 kena tulis. Negative 2 ke 2. Hx square dx. Plus 2 to infinity 0 dx. Sama dengan 1. So integrate 0 akan jadi 0 lah. Tak jadi masalah untuk kita. So h constant letak dekat luar. Integrate x square kita ada x cube over 3. Negative 2 to 2 equals to 1. So h over 3 constant dekat luar. So we have 2 cube minus negative 2 cube equals to 1. Susun-susun sini sepatutnya kamu akan dapat h equals to 3 over 16. Okay, settle kita punya constant. Okay, so boleh ubah dah siap-siap. Ini ialah 3 over 16. Okay, soalan minta cari px less than 1. Okay, so kalau tengok interval kita dekat sini. Interval kita soalan nak less than 1. So 1 dekat mana? 1 di sinilah lebih kurang. Okay, so sini ialah 1. Okay, x less than 1 maksudnya dia nak between negative 2 dan 1. Okay, which is sebenarnya mudah je sebab dia bagi satu function. Okay, kalau ada satu function ni memang function tu je lah yang kita akan guna. So tak ada masalah pun untuk kita. Okay, kalau lebih daripada satu function tu yang kamu kena fikir apa function yang kita guna. So here we have from negative 2 to 1. Okay, yang kuning tu. Daripada negative 2 ke 1. So function yang sama je, 3 over 16 x square dx. So 3 over 16 x cube over 3 negative 2 to 1 1 over 16 1 tolak 3 saya dah padam 3 saya dah cancel out. So dah tak ada 3. So 1 cube minus negative 2 cube. Di sini kita ada 9 over 60. Okay. So soalan C, masih lagi cari probability. So ini definition. Okay, definition kita dah buat dah sebenarnya definition ni. So ini extra definition kita. Okay. Kalau kita ada modulus dekat sini, kita akan buka modulus kita. Yang modulus tu di tengah-tengah, dah buka tak adalah modulusnya. So jawapan 1, kiri negatif, kanan positif. Okay, so ini kita buka dulu definition kita. Definition modulus kita. So P negative 3 over 2. Negative 3 over 2 x 3 over 2. Okay, so basically itulah yang kita nak cari. So 3 over 2 sama juga. Ya, ini tak ada masalah. Macam saya cakap tak ada masalah sebab satu je function kita. So 3/2 pun di tengah-tengah. Okay, 3/2 pun di tengah-tengah. So contoh kejap kita lukis balik. Antara negatif 2 dengan 2, function dia ialah 3 over 16 x square. So negatif 3 over 2. Sorry, negatif 3 over 2 di sebelah kiri. Sorry, betul-betul. So ini negatif 3 over 2. So sini 3 over 2. Okay, so yang kita nak cari ialah yang di tengah-tengah ni. So teruskan sajalah, integrate sahaja daripada negatif 3 over 2 ke 3 over 2. Daripada negatif 3/2 ke 3/2. Okay, function yang sama.
Integrate lah lagi function yang sama ni. Cumanya bezanya ialah substitution. Okay, so substitution kita tiga per 2 cube over 3. Kita ada 9 over 8 minus negative 9 over 8. Okay, which is kita dapat 27 over 64. Okay ke? Boleh ke? Masih lagi? Okay? Boleh. Masih okey, Miss. Masih okay. Okay. So integration tu saya tak rasa ada masalah lah. Okay, integration tu very basic integration lah sebenarnya. Okay, so untuk decide apa interval yang kita gunakan, apa function yang kita gunakan untuk cari probability tu mungkin mencabar sikit lah. Sekarang satu function tak mencabar lagi. Okay, nanti kita akan jumpa 4, 5 function. Okay, last question. So sekarang bukan dia suruh cari probability, dia bagi kita probability. Okay, dia bagi probability dekat kita. Dia suruh cari nilai M ni. Okay, so ini basically benda yang sama sebenarnya, cara yang lebih kurang sama untuk cari median. Okay, sebab kita nampak 0.5 dekat sini kan. Okay, so apa yang kita akan buat dekat sini? Kita buka dulu. Okay, buka dulu. Ada modulus, kita buka dulu. So P modulus X less than M equals to 0.5. Buka modulusnya. Satu positif, satu negatif. Dah buka modulus, satu positif. 0.5 jangan tinggal, bawa sampai ke bawah. Okay. Ini tak ada masalah. Sebab apa saya cakap tak ada masalah? Kita boleh terus integrate daripada negatif M ke M. Sebab function kita satu sahaja. Kita tak payah decide dah apa function dia. Dekat mana 0.5 kita. Okay. So, basically contoh ini ialah number line kamu. Maybe negatif 2, 2. Okay. 0.5. Total dekat sini mesti 1. Okay. So 0.5 mungkin di tengah-tengah lah. Okay. Antara negatif M dengan M di sini. So, apa-apa pun yang kita buat, kita integrate daripada negatif M ke M, function kita masih sama. So, soalan ni tak ada masalah sangat. Okay. Nanti kita akan tengok soalan yang lain yang mana kita kena pilih function kita. Dekat mana duduknya 0.5 tu. Okay, itu DCDF lah. So, setakat ni, kalau soalan dia macam ni, basically kita ambil sahaja function dia. So, equals to 0.5. Kalau yang atas ni, kita nak cari probability. Dia bagi kita X. Okay. Yang bawah ni dia bagi kita probability. Kita nak cari X kita. Okay, M lah dalam cerita kita. M dengan X ni benda yang sama lah. Kita nak masukkan M dekat dalam X. So, sekarang kita akan integrate kan. So 3 over 16 kat luar. Integrate X square, kita ada X cube over 3. Nombornya ialah negatif M ke M. Equals to 0.5. Okay, sekarang kita akan substitutekan M dalam X. Senangnya tukarkan je lah X jadi M. So kamu akan ada, so sini kena extra hati-hatilah sebab kita ada M cube over 3 minus negatif M cube over 3 sama dengan 0.5. Okay, negatif M cube ialah positif negatif negatif 1 cube ialah negatif 1. Okay, so situ akan jadi negatif. Negatif akan jadi positif. So ini ialah M cube over 3 plus M cube over 3. Sama dengan 0.5. 3 over 16 dalam 1/3 tambah 1/3 kita ada 2/3 M cube sama dengan 0.5. Basically susun je lah. Ada 2 M cube over 3
0.5 bahagi 3/16. Kita dapat 8/3. M cube sama dengan 4. M sama dengan cube root 4. Okay. Cube tak ada positif negatif Nombor even saja yang ada positif negatif. Nombor odd tak ada positif negatif. Okay, so that's it. Itu cerita cari probability, cari nilai X, cari constant dan sebagainya untuk CRV PDF. Masih lagi senang. Okay, macam saya cakap, DRV senang. Okay, ini senang. Senang tahap 1 je lah. Okay, senang tahap 1 je. Ini masih lagi senang tapi mungkin tahap 2. Yang ni mungkinlah susah sikit tapi tak adalah susah sangat. Okay. Kalau kamu faham dekat mana nak ambil function dia tu, okay. Okay, kamu okay. So setakat ini, fahamkan betul-betul CRV PDF. Sebelum kita pergi kepada CRV CDF yang akan melibatkan banyak sangat integration. Okay. Okay, so kita berhenti dekat sini. So sementara tu yesterday saya ada suruh buat soalan past year question nombor 5, 6, 7. Okay, soalan 5, 6, 7 ini untuk DRV. Okay, so sebelum hari Isnin, please try juga buat soalan continuous random variable. Okay, kita cuba soalan 9, 10, 11 dulu. Okay, 9, 10, 11. Okay, boleh? Boleh, Boleh. Miss. Miss. Alright. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. I'll see you guys when I see you guys. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.